kepada ibu bapa untuk mengimbas QR code yang dipaparkan atau menggunakan link yang telah diberi untuk mengisi Google Form bagi tujuan rekod kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke mesyuarat pada hari ini. Harap maklum dan terima kasih. Diminta juga untuk para hadirin menutup mikrofon masing-masing bagi mengelak sebarang Cakap sendiri nak. Nak isi adik ke hadir kat mana? Acara majlis akan saya mulakan sebentar sahaja lagi. Kalau bertenun ada kaitnya, bila berbicara ada adatnya. Bicara lembut pemanis kata, tanda orang yang berbangsa. Tanda tahu akan tata susila, kata adat kata berumpun, berumpun kepada petua amanah. Ada adat terbawa santun, sopan santun membawa maruah. Mekar harum bunga cempaka, bunga pujaan si gadis riang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis disambut penuh gemilang. Yang dihormati Encik Denny Chang Wei Ju, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru selaku perasmi Majlis Mesyuarat Agong SMK Canossian Convent kali ke-46 pada hari ini. Yang berusaha lagi dihormati Puan Nur Rashidah binti Johar, penolong kanan pentadbiran merangkap pengerusi jawatan kuasa pengelola Mesyuarat Agong Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Canossian Convent. Yang dihormati Puan Vivian Lee Chiu Yuen, Naib Yang di-Pertua PIBG. Yang dihormati Puan Azhar Mahani binti Omar, penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Puan Nora binti Tamasir, penolong kanan ko-kurikulum. Yang dihormati Puan I Guat Si, penolong kanan petang, barisan ahli lembaga pengelola sekolah, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, barisan ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Canossian Convent bagi sesi 2020-2021, rakan-rakan guru, para ibu bapa dan para hadirin yang dihormati sekalian. Penyu belimbing panjang sedepa naik ke pantai hendak bertelur, tersangkut jaring kayu kemubu. Tangan dibimbing, mesra disapa, senyum terungkai, salam dihulur, di gerbang maya kita bertemu. Mawar di taman mekar nan indah,
harum mewangi di rumpun jerami, terukir senyuman pembuka kalimah, selamat datang hadirin yang diraih. Sidang hadirin di gerbang maya yang saya muliakan. Sebelum lidah lincar menutur bicara, setinggi ucapan kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, dapatlah kita berkumpul kembali bersama-sama seperti tahun yang sudah-sudah. Bagi menyempurnakan mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk kali ke-46 pada petang yang berbahagia ini. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian tuan-tuan, puan-puan dan juga para hadirin sekalian kerana sanggup meluangkan masa untuk turut hadir dalam mesyuarat yang buat julung-julung kalinya diadakan di atas talian secara gerbang maya. Semata-mata untuk mematuhi SOP dalam situasi norma baharu yang kian meruncing kini. Walaupun tidak dijalankan secara bersemuka, namun ia bukan alasan untuk kita tidak dapat bermuzakarah. Malah gerbang maya ini juga merupakan platform untuk kita merapatkan lagi jurang ukhuwah dan mengeratkan lagi tali silaturahim antara ibu bapa dan juga guru-guru. Moga dengan cara ini juga sedikit sebanyak dapat menjulang kecemerlangan prestasi pendidikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di sekolah ini. Justru sokongan dan dokongan bagi mentradisikan acara penuh gemilang daripada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini amatlah kami hargai. Sebelum saya meneruskan majlis, sekali lagi ingin saya memaklumkan kepada para ibu bapa dan guru yang belum mengimbas QR code atau menggunakan link Google Form, hendaklah berbuat demikian bagi tujuan rekod kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Terima kasih. Emas tempawan buatmu putri, busana indah cantik rupawan, sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Baiklah para hadirin sekalian, tanpa mengelengahkan lagi masa, dengan sukacitanya majlis memohon kesudian dan mempersilakan yang berusaha lagi dihormati Puan Nur Rashidah binti Johar, penolong kanan pentadbiran SMK Kanosian Convent untuk menyampaikan sepatah dua kata aluan dan sedikit laporan berkaitan perkembangan prestasi sekolah sepanjang tahun 2020-2021. Setulus hormat, majlis mempersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Danny Chang yang Bedipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Kanosian Convent, yang dihormati Puan Vivian Lee, Naib yang Dipertua, yang dihormati Barisan Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK CC bagi sesi 2020-2021, yang dihormati Barisan Ahli Lembaga Pengelola Sekolah, yang dihormati Puan Azhar Mahani Omar, penolong kanan hal ehwal murid, yang dihormati Puan Nurah Tamasir, penolong kanan co-curriculum, yang dihormati Puan E. Guatsi, penolong kanan petang, yang dihormati Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, yang dikasihi lagi dihormati guru-guru SMK Kanosian Convent, yang dikasihi dan dihormati para ibu bapa, penjaga dan waris murid SMK Kanosian Convent. Saya Puan Nur Rashidah binti Johar, penolong kanan pentadbiran yang menjalankan tugas pengetua buat masa ini. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Kanosian Convent kali ke-46 pada hari ini yang kita laksanakan menerusi gerbang maya. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis pada petang ini sangat besar ertinya kepada sekolah dan merupakan penentu kepada kesinambungan dan kecemerlangan keluarga SMK CC. Biarpun kita diuji dengan wabak penyakit COVID-19, dugaan ini tidak akan sekali-kali melunturkan semangat kita dalam bidang masing-masing. Malah selain mematuhi SOP yang ditetapkan, pihak pentadbir dan para guru sentiasa berusaha dan berfikir alternatif terbaik untuk memastikan bidang akademik, co-curriculum dan aspek sasiah murid tetap terjaga. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah atas kerjasama erat antara para guru dan ibu bapa. Terima kasih kerana sentiasa di belakang kami dan memberi sokongan padu dan mengambil berat pembelajaran anak-anak.
Walaupun pengajaran dan pembelajaran dari rumah ataupun PDPR mempunyai ranjau yang tersendiri, namun dengan keprihatinan para ibu bapa, pembelajaran anak-anak dapat diteruskan terutama bagi murid-murid tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM kelak. Untuk makluman para ibu bapa, aktiviti co-curriculum juga dapat dilaksanakan dalam talian di pelbagai peringkat. Suka saya berkongsi di sini, jumlah guru kami pada masa ini adalah seramai 54 orang termasuk seorang guru ganti. Buat masa ini, SMK Convention Convent tiada pengetua apabila pengetua yang kami kasihi telah berpindah ke SMK Perempuan Kudu pada 7 Mac yang lalu. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini memperkenalkan muka pengurusan baru di SMK Convention Convent. Saya mulakan dengan Puan E. Guatsi, penolong kanan petang yang menggantikan Puan Lim Hong Keng yang bersara pada 10 Mei 2020. Seterusnya, Puan Nora Tamasir, penolong kanan co-curriculum yang menggantikan Puan Azah Mahani binti Omar. Manakala Puan Azah Mahani binti Omar bertukar jawatan kepada penolong kanan hal ehwal murid menggantikan Puan Hajah Hindun yang berpindah ke SMK Jalan Mentibul. Seterusnya, Puan Intan Rahayu binti Muhammad Sanif menggantikan Puan Muniati binti Zainal, guru kanan mata pelajaran sains dan matematik yang telah berpindah ke SMK Seri Perdana. Suka saya maklumkan, Puan Junaidah Abu Bakar, guru kanan mata pelajaran sains kemasyarakatan kami juga telah bersara pada 18 April dan digantikan oleh Puan Nuraliza binti Muhammad Isa. Seterusnya, saya perkenalkan dua orang guru baru iaitu Puan Suryani binti Saleh yang berpindah dari SMK Taman Sri Keluang dan Cik Nurani binti Muhammad Nur yang berpindah dari SMK Tinggi Keluang. Seterusnya beralih kita kepada program pembangunan sekolah bagi tahun 2020 sehingga bulan Mei 2021. Berikut pula adalah antara pencapaian murid dan sekolah pada tahun yang sama. Berikutnya pula adalah program dan aktiviti murid bagi tahun 2020 sehingga bulan April 2021. Untuk makluman para ibu bapa, dalam paparan dapat dilihat situasi sebelum kita dilanda pandemik COVID-19 dan semasa pandemik iaitu pemakaian pelitup muka. Baik, seterusnya pula adalah program dan majlis sekolah sepanjang tahun 2020 sehingga 2021. Paparan berikut menunjukkan apabila COVID-19 melanda, maka inilah norma baru sekolah.
Ini adalah persediaan awal sebelum pembukaan sekolah. Berikut pula merupakan inisiatif pihak sekolah untuk memperbanyakkan stesen mencuci tangan dan hand sanitizer. Seterusnya, menunjukkan taklimat dan mesyuarat dilakukan secara online. Paparan menunjukkan proses pemulangan dan pengagihan buku secara pandu lalu dan secara berperingkat. Paparan ini pula menunjukkan pematuhan pemantauan SOP oleh pasukan bomba, pegawai dari PPD dan juga dari Jabatan Pendidikan Negeri dan juga oleh YDP, NYDP PIBG. Menyebut tentang norma baru yang berpunca dari pandemik COVID-19, hampir tengah malam pada 28 April yang lalu, saya telah pun mengeluarkan arahan penutupan sekolah atas nasihat Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Kesihatan Daerah untuk tujuan penilaian risiko jaringan dan melaksanakan sanitasi oleh pihak Pejabat Kesihatan Daerah. Pada masa itu, sekolah kita telah diarahkan tutup selama 2 hari iaitu pada 29 dan 30 April. Ingin saya berkongsi di sini, sebaik sahaja mendapat khabar atau berita bahawa seorang pelajar kita positif COVID-19, perkara pertama yang telah dilakukan ialah membuat laporan kepada PPD Kluang dan pengesahan dibuat oleh Pejabat Kesihatan Daerah tentang kes tersebut sebelum boleh membuat pengumuman penutupan sekolah. Sekolah ditutup bertujuan untuk penilaian risiko. Penilaian risiko bermaksud Pejabat Kesihatan Daerah dan BPD akan menilai sejauh mana keseriusan kes berkenaan. Kami sangat bersyukur kerana pelajar itu telah mengkuarantin diri sendiri menyebabkan tiada berlaku jangkitan dan pihak kesihatan daerah mendapati sekolah selamat untuk belajar. Tiada seorang pun guru kami dan murid dipanggil oleh pihak Pejabat Kesihatan Daerah untuk menjalani swab test disebabkan kes tersebut. Berita yang tular mengatakan SNKCC merasakan kes yang banyak adalah tidak benar sama sekali. Saya juga mohon maaf kepada mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan kami untuk tidak mendedahkan siapa murid berkenaan walaupun mungkin ramai yang telah mengetahui. Kami tidak boleh mendedahkan identiti murid tersebut atas arahan PPD. Kami guru-guru patuh kepada akta rahsia rasmi yang telah kami tanda tangani. Untuk makluman semua, pihak sekolah juga telah memikirkan tindakan yang terbaik untuk semua. Kami juga yakin tindakan yang kami ambil tidak akan merisikokan kesihatan anak tuan-tuan dan puan-puan. Adalah menjadi tanggungjawab kami menjaga anak tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana ikrar kami sebagai seorang guru. Paparan menunjukkan pematuhan kepada SOP. Di sini kita boleh lihat situasi ketika pelajar hadir ke sekolah. Ketika waktu balik, mengimbas suhu dan juga keadaan pelajar di dalam kelas. Kami pihak sekolah tengah mengambil kira semua SOP yang ditetapkan oleh KPM dan MKN sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam slide tadi. Tiada satu pun yang tidak dipatuhi. Yang pertama, sebaik saja murid tiba di sekolah, kita lakukan saringan suhu dan sanitasi tangan. Yang kedua, kami mengamalkan pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial dan juga pengasingan penggunaan tandas. Pada waktu rehat, pelajar dibenarkan makan di dalam kelas. Seterusnya, bahan sanitasi juga dibekalkan di setiap kelas dan juga di setiap bilik khas. Begitu juga pelajar kami perlu mensanitasi meja dan kursi masing-masing sebelum balik. Walau bagaimanapun, terdapat sebilangan kecil anak tuan-tuan dan puan-puan gagal akur. Penjarakan sosial amat susah dipatuhi berbanding pemakaian pelitup muka. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah melihat guru-guru kami pada waktu balik umpama Tarzan dengan teriakan 1 meter please, 1 meter please. Tetapi
ada pelajar yang mengabaikan. Pada waktu rehat umpamanya, tidak saya nafikan, ada juga pelajar yang berkongsi makanan walaupun berkali-kali telah dilarang. Sehubungan dengan itu, saya mohon kepada para ibu bapa untuk mengingatkan anak-anak tuan dan puan betapa pentingnya disiplin diri sendiri dalam kita berperang untuk memenangi COVID-19 ini. Okey. Seterusnya, baik, ini ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR yang dilakukan secara online. Berikut ialah status pengguna platform Delima bagi daerah Keluang tahun 2020. Baik, apakah maksud Delima? Delima ialah Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Ini ialah platform yang kami gunakan untuk melakukan PDPR bersama anak-anak tuan dan puan. Berikut paparan ini menunjukkan status pengguna platform Delima di kalangan murid. Kita dapat lihat SMK Carnation Convent berada pada 99.75%. Data ini ialah data bagi tahun 2020. Suka saya berkongsi pada tahun ini semua pelajar kita telah menggunakan platform ini. Seterusnya ialah status pengguna platform Delima di kalangan guru sekolah. Dapat kita saksikan SMK Carnation Convent berada pada 98.21%. Baik, seterusnya paparan menunjukkan contoh laporan yang guru-guru SMK Carnation Convent buat sebaik saja selepas kelas online. Contoh di sini ialah subjek Bahasa Melayu untuk 4 fail pada 27 Mei. Kita dapat lihat di sini. Okey, kehadirannya ialah 23 daripada 31. Bermaksud 23 pelajar sahaja yang menyertai PDPR ini secara online. Jadi ada 8 lagi pelajar yang tidak menyertai. Baik, 8 bukan bermaksud bahawa pelajar ini tidak belajar. Ya, 8 orang pelajar ini boleh membawa bermacam-macam maksud. 8 orang pelajar ini akan mengikuti pembelajaran secara offline ataupun pelajar ini boleh tidak belajar juga. Pelajar juga boleh memberi alasan umpamanya sakit, data habis, gangguan lain, lambat bangun dan sebagainya. Saya mengambil kesempatan ini. Seterusnya. Baik, ini contoh mata pelajaran sejarah 5 Love pada 27 Mei juga pukul 8.55 sehingga 9.55. Kehadiran untuk kelas ini ialah seramai 27 daripada 28. Bermaksud seorang tidak menyertai. Mungkin pelajar ini mengikuti pembelajaran secara offline. Saya mengambil kesempatan ini memohon tuan-tuan dan puan-puan terus memantau PDPR anak-anak di rumah agar tidak ketinggalan. Disiplin kendiri juga sangat penting di sini kerana saya faham ibu bapa juga perlu bekerja. Saya juga suka memaklumkan di sini ada guru yang mengadakan kelas tambahan secara sukarela pada waktu cuti iaitu untuk pelajar tingkatan 5 sebagai persediaan untuk menghadapi SPM. Saya mohon para ibu bapa menggalakkan anak-anak tuan dan puan menyertai kelas tersebut. Seterusnya, berikut adalah program sekolah penyayang. Dalam paparan ini, kita boleh lihat guru bimbingan dan kaunseling kami dan juga guru penolong kanan hal ehwal murid kami telah ke rumah pelajar untuk memantau masalah pelajar yang tidak dapat mengikuti PDPR. Seterusnya. Berikut adalah peminjaman laptop
dan tablet kepada pelajar tingkatan 5 tahun 2021 merupakan sumbangan Lembaga Pengelola Sekolah. Terima kasih diucapkan. Berikut adalah senarai penerima laptop dan tablet tersebut. Seterusnya ialah program transformasi sekolah 2025 ataupun singkatannya TS25. Pada 25 April yang lalu, saya telah pun menerima Patikah Pelantikan menunjukkan Sekolah Menengah Kebangsaan Carnation Convent telah pun terpilih mengikuti program transformasi sekolah 2025 kohort ke-6. Ini adalah logo TS25, T bermaksud transformasi, S untuk sekolah, 25 bermaksud tahun 2025 dengan tagline-nya ialah penggerak pembelajaran bermakna. Seterusnya, berikut ialah konsep TS25 yang matlamat akhirnya ialah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Ini dapat dicapai dengan sokongan 4 perkara iaitu persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna untuk murid, guru berkualiti, pemimpin berkesan dan tidak kurang pentingnya ialah sokongan PIBG dan komuniti. Dalam paparan ini menunjukkan sasaran utama TS25 ialah murid, guru dan pemimpin sekolah dengan bidang tumpuannya penyertaan murid, pembelajaran murid, kualiti guru dan pemimpin sekolah dan juga pentaksiran. Dalam bulatan merah menunjukkan matlamat TS25 yang tidak meninggalkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Seterusnya lahirlah pelibatan ibu bapa dan komuniti ataupun PIBK. PIBK ini akan disentuh secara terperinci oleh Puan Siti Aisyah selepas ini. Sebelum saya akhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim SMKCC yang hebat bagi menjayakan mesyuarat pada petang ini. Saya juga mohon maaf atas kekurangan dalam majlis pada hari ini. Akhir kata, selamat bermesyuarat kepada semua. Sekian, terima kasih. Sister yang mesti dah masuk. Dia di dalam. Sister dengan mesti dia. Sekali lagi diingatkan kepada para ibu bapa untuk tutup mikrofon masing-masing bagi mengelakkan sebarang gangguan suara untuk melancarkan lagi perjalanan majlis. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Puan Nur Rashidah binti Johar atas ucapan dan laporan prestasi sekolah itu tadi. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran dalam gerbang maya yang berbahagia lagi dihormati Sister Merite, Coordinator of Carnation School Malaysia dan Encik Lee Kok Wee, pengerusi lembaga pengelola sekolah. Kalau Tuan pikat kenari, batang jerami rebah ke bumi, kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Tuan tersenyum pada si Teja, duduk bersimpuh sambil bersila. Kain bertenun bersama reja yang dipertua PIBG hormat dipersila. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang dihormati Encik Denny Chang Wei Ju selaku yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk menyampaikan ucapan beliau, seterusnya merasmikan mesyuarat agung PIBG kali ke-46 pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Puan Rashidah Johar, penolong kanan SMKCC. Barisan bertampilan SMKCC, guru-guru kanan mata pelajaran dan guru-guru.
ahli-ahli jawatan kuasa PIBG sesi 2020 sehingga 2021. Para ibu bapa dan penjaga yang saya hormati, selamat datang ke Musyawarah Agung PIBG SMKCC kali ke-46. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua AJK guru dan AJK PIBG yang telah bertugas lumus untuk menjayakan musyawarah pada kali ini. Walaupun suasana dan cara pelaksanaan musyawarah kali ini sangat berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, namun saya percaya tidak mengkurangkan sumbangan dan kepentingan wujud PIBG kepada sekolah ini. Sukacita kali saya ingin menyeru semua warga sekolah dan ibu bapa agar mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan agar dapat memutuskan rangkai wabak yang sedang berlelusa kini. Pembelajaran tidak dapat dijalankan sepenuhnya secara bersemuka, namun kita menyukur kerana boleh dikatakan hampir semua murid sekolah ini mampu mengikut pembelajaran online. Sekolah dan PIBG telah berusaha mengenal pasti murid yang memerlukan pelantik atau kemudahan pembelajaran agar tidak terus ketinggalan daripada arus semasa. Oleh hal yang demikian, kerana ibu bapa menjadi amat penting bagi menyokong anak-anak dan memastikan mereka terus bersemangat untuk mengikuti pelajaran dan mengambil bahagian aktif dalam aktiviti kurikulum sepanjang seksi persekolahan. Saya juga ingin mengingatkan para AJK PIBG sekolah ini agar bertindak proaktif dan membina hubungan baik dengan para guru agar kecemerlangan sekolah dan anak-anak didik berteruskan dan meloncokkan nama sekolah di peringkat daerah dan negeri Johor. Sebelum nilai ucapan saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada semua wakil sekolah atas komiti dan pengorbanan semua bagi memastikan klien kita memperoleh pendidikan terbaik. Dengarkan selengkap pantun daripada saya. Tumpu meletak buah bidara dalam acuan berbagai warna. Elakkan seketar demi negara. Barulah kecemerlangan dapat dibina. Kepada semua AJK dan ahli-ahli PIBG, saya ucapkan selamat bermusyawarah. Dengan ini, saya melasmikan Musyawarah Agung tahun PIBG SMKCC kali yang ke-46. Sekian, terima kasih. Majlis berakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Encik Denny Chang selaku Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru kerana sudi menyampaikan ucapan dan merasmikan mesyuarat agung kali ke-46 Sekolah Menengah Kebangsaan Kenosion Convent pada hari yang berbahagia ini.
Sekali lagi ingin saya memaklumkan kepada para ibu bapa yang belum mengimbas QR code atau menggunakan link yang telah diberi untuk mengisi Google Form. Hendaklah berbuat demikian bagi tujuan rekod kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin yang saya muliakan. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat pelibatan ibu bapa dan komuniti atau ringkasnya PIBK. Bagi menyempurnakan acara ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Puan Siti Aisyah binti Ali selaku penyelaras PIBK sekolah untuk menyampaikan taklimat tersebut. Dipersilakan dengan hormatnya Puan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, Sister Merite, Coordinator of Canossian School Malaysia, yang dihormati Encik Danny Chang, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, yang berusaha Puan Nur Rashidah binti Johar, penolong kanan pentadbiran, yang dihormati Encik Lee Kok Hui, pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah, Barisan LJK PIBG, Barisan Pentadbir Sekolah, guru-guru dan para ibu bapa sekalian. Saya Puan Siti Aisyah binti Ali akan menyampaikan taklimat ringkas berkaitan penglibatan ibu bapa dan komuniti atau singkatannya disebut sebagai PIBK atau mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar berkaitan sarana ibu bapa. Hadirin yang dihormati sekalian, terdapat 4 hasrat utama pelaksanaan PIBK seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada slide tersebut. Hasrat 1. Ibu bapa terlibat dengan program dan aktiviti sekolah. Ini adalah 5 aktiviti yang ibu bapa perlu hadir sebagai sokongan kepada pihak sekolah. Namun begitu, akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara, semua aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan oleh pihak sekolah. Dan hari ini, Mesyuarat Agung PIBG dijalankan secara atas talian menunjukkan kesungguhan sekolah untuk berhubung terus dengan ibu bapa bagi memberi maklumat terkini sekolah. Hadirin sekalian, hasrat 2, ibu bapa menjadi rakan aktif bagi pembelajaran murid. Sejajar dengan ucapan yang telah disampaikan oleh PK Pentadbiran sebentar tadi, sekolah telah terpilih dalam program TS25. Sokongan PIBG dan komuniti dilihat mampu membantu sekolah dalam menjayakan program ini. Contoh terbaik bagi mencapai hasrat 2 ialah sumbangan yang telah diberikan oleh Encik David Liu yang merupakan ahli lembaga sekolah. Beliau telah menyumbang 5 buah laptop dan beberapa buah tab bagi menyokong pembelajaran dari rumah atau PDPR. Tiada murid yang akan tertinggal pelajaran walaupun mereka dari keluarga yang kurang berkemampuan. Pihak sekolah amat mengalu-alukan sumbangan yang lebih banyak berbentuk peralatan pembelajaran maya ini daripada ibu bapa yang berkemampuan kerana PDPR kini dilihat sebagai medium utama sepanjang pandemik COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasrat 3 dan hasrat 4 dapat dicapai apabila ibu bapa memainkan peranan dengan menyumbang kepakaran tuan-tuan dan puan-puan kepada pihak sekolah. Sebagai contoh, Puan Vivian Lee yang merupakan naib yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru telah membantu sekolah secara sukarela selama hampir 2 bulan dengan hadir setiap hari bagi membantu tugas guru menjaga SOP dengan sanitasi tangan semasa murid hadir ke sekolah. Terima kasih Puan Vivian atas sumbangan tenaga ini. Seterusnya, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Encik Danny Chang, juga telah memberi sumbangan termometer berserta stand bagi memudahkan urusan guru dan murid menyukat suhu badan tanpa perlu menggunakan termometer lama yang memerlukan tenaga guru untuk menyukat suhu murid. Terima kasih Encik Danny atas sumbangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
sumbangan kepakaran yang tuan-tuan miliki juga boleh disumbangkan kepada pihak sekolah. Encik Lim dan Puan Narani sangat aktif menyumbang kepakaran mereka dalam melatih pasukan badminton sekolah sehingga berjaya merangkul pelbagai kejayaan di peringkat daerah maupun peringkat negeri. Akhir sekali, Puan Jannah juga menyumbang kepakaran beliau dalam bidang menata rias murid yang menyertai pertandingan tarian peringkat daerah. Para ibu bapa sekalian, saya mewakili pihak sekolah sangat mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dalam usaha menyokong kejayaan sekolah, terutamanya untuk menjayakan program PS25. Marilah menyumbang kepakaran tuan-tuan dan puan-puan sama ada dalam bidang keuangan, peralatan pembelajaran maupun kepakaran bagi memastikan SMK Canossian Convent terus melakar kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Siti Aisyah binti Ali atas taklimat yang disampaikan itu tadi. Diribut tunduklah padi, dicupak datuk temenggung. Hidup kalau tidak berbudi, duduk tegak berdiri canggung. Sidang Gerbang Maya yang saya hormati, dari Gri ke Pekan Betong, singgah di Bera membeli pukat. Bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana muafakat. Hadirin yang saya muliakan, kini tibalah masanya ke kemuncak acara yang dirancang pada hari ini, iaitu Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Canossian Convent kali ke-46. Sebelum acara diteruskan, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi sesi tahun 2020 dan tahun 2021 untuk bersiap siaga bagi meneruskan agenda mesyuarat yang telah dirancang seperti yang tertera dalam buku program. Dengan ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Encik Denny Chang yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk meneruskan perjalanan mesyuarat agung kali ke-46 sehingga ke akhir acara. Dipersilakan dengan segala hormatnya Tuan. Terima kasih. Sekarang kita ucap Luan. Ya, sekarang kata Luan. Terima kasih. Terima kasih kita ucap. Sekarang ucap Pak Luan. Saya ini dah cakap apa? Tak ada lah. Okey, so terus kepada Terus kepada. Okey, seterusnya. Halo. Nanti sekejap. Nanti kita ikut ni. Seterusnya membentang minit mesyuarat agung yang lalu, dipersilakan Puan Heda. Bisa dia nak pergi mana tu? Selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Saya Puan Hidawati binti Hasbullah selaku Setiausaha PIBG akan membaca minit mesyuarat agung PIBG kali ke-4 Konvent Keluang. Mesyuarat dijalankan pada tarikh Mac 2020 jam hingga tempat Dewan Pengusaha dan kehadiran seramai 112 orang. Agenda mesyuarat seperti berikut. Perkara aluan pengemudi. Perkara membentangkan kali ke-10. Perkara 3.0 tangan penyata kewangan 1 Disember
Pada 4.0 pembubaran sesi 2019-2020. Perkara 5.0 pemilihan dan pelatihan AJK PIBG sesi 2020-2020. Perkara 6.0 pembentangan usul. Dan yang terakhir, perkara 7.0 ucapan penangguhan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, kami mohon pencadang dan penyokong agar bilik mesyuarat disahkan. Terima kasih. Baik, Encik Sundarinjam, angkat tangan tu. Encik Sundarinjam, boleh bersuara. Raise hand kan? Kan, betul tak? Mohon cadangan. Okey, Mr. Chong boleh bersuara tak? Boleh on your mic, Mr. Chong? Macam tu saja. Sebab dia Baik, saya mohon sekali lagi kepada para ibu bapa untuk memberi cadangan agar minit ini disahkan. Selamat petang, saya Chin Fok Leng cadangkan minit mesyuarat ini dituluskan. Estu dengar tak? Dengar. Chin, sokongan? Dalam chat group Mr. Lee Lik Ming sudah sokong untuk Okey, Mr. Lee sokong ya. Isu tolong catat, kita tengok di chatting saja. Okey, terima kasih. Seterusnya. Seterusnya ialah membentang penyata keuangan tahunan bagi tahun 2020-2021. Dipersilakan Cik Gita. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada para hadirin yang dihormati. Saya bendahari sesi 2021 akan membentangkan penyata keuangan SMK. Saya harap paparan yang ditunjukkan. Okey, baki kita pada 1 Januari 2020 adalah sebanyak
dan 20 sen. Sepanjang tahun lepas, kita telah mengirimkan sumbangan PIBG sebanyak RM170 yang membawa kepada jumlah Next slide please. Okey, perbelanjaan yang telah lakukan sepanjang tahun lepas untuk akaun PIBG adalah seperti berikut. Okey, untuk akademik kita telah membelanjakan sebanyak RM4,318. Untuk co-curriculum kita hanya membelanjakan RM300. Untuk aktiviti di bawah HAM kita telah belanjakan sebanyak RM3,684. Next. Okey, untuk guru dan staf kita telah membelanjakan sebanyak RM3,550 dan lain-lain perbelanjaan seperti jamuan AGM, perbelanjaan home check dan sebagainya seperti yang saya telah senaraikan. Kita telah belanjakan sebanyak RM6,089.50. Jumlah perbelanjaan yang telah dilakukan untuk akaun PIBG adalah sebanyak 17,000. Previous one. Belum habis lagi. Adalah sebanyak 17,941.50 sen. Jadi untuk akaun PIBG bakinya adalah sebanyak RM30,101.77. Okey, untuk majalah kita tak ada kutipan tahun lepas, jadi baki yang telah dibawa ke hadapan ialah sebanyak RM1,445 dan ini adalah daripada sumbangan ataupun daripada iklan, sumbangan iklan ataupun derma daripada ibu bapa. Untuk lembaran kerja pula, baki yang telah dibawa ke hadapan adalah sebanyak RM151.50 dan kutipan yang telah dilakukan adalah sebanyak RM3,210 dan jumlahnya adalah sebanyak RM3,361.50. Oleh kerana pandemik pada tahun lepas, tidak ada banyak perbelanjaan yang dilakukan untuk photostat. Kita telah belanjakan hanya RM969 dan baki setakat 31 Disember adalah sebanyak RM2,392.50. Next. Okey, kita juga telah menerima sumbangan dan juga ada pihak yang telah memberi wang untuk diberi kepada anak yatim iaitu wang tumpang. Kita telah terima sebanyak 1,450 dan baki adalah 1,403.40. Jadi jumlah kita adalah 2,853.40 sen. Okey, daripada jumlah kutipan tersebut, kita telah mengeluarkan wang tumpang tersebut untuk dibayar kepada anak yatim sebanyak 300, pembelian handphone untuk seorang pelajar sebanyak 300 dan bantuan kepada pelajar miskin sebanyak 700. Jadi jumlah yang kita telah gunakan adalah sebanyak 1,300 dan bakinya adalah 1,553 dan 40 sen. Next. Okey, untuk kelas IT pula, baki dibawa ke hadapan adalah sebanyak 26,443 dan 58 sen dan kutipan yang telah dilakukan hanya 21,170. Jadi jumlahnya adalah sebanyak 47,613 dan 58 sen. Daripada itu kita telah belanjakan sebanyak 23,899 dan 25 sen. Jadi baki kita dalam akaun ICT adalah sebanyak 23,717 dan 33 sen.
Okey, untuk kelas English Enrichment Program pula, baki yang telah dibawa ke depan adalah 7,649 dan 45 sen dan yuran yang telah dikutip adalah sebanyak 18,810. Jumlah adalah 26,459 dan 45 sen. Daripada kutipan tersebut, kita telah belanjakan sebanyak 17,854.50 sen dan bakinya adalah sebanyak 8,604 dan 95 sen. Baki setakat 31 Disember 2020 adalah 67,811 dan 95 sen. Sekian untuk pembentangan kewangan. Saya harap semua faham dengan kiraan tersebut yang telah pun diaudit oleh dua orang juru audit kita, iaitu Encik Sundralingam adalah lelaki S. Nalaya dengan Puan Nuraliza Mat Desa dan telah disahkan oleh Encik Danny. Sekiranya ada apa-apa persoalan. Pemasangan komputer baru dan servis. Ada juga kita pasang komputer dan juga servis. Puan Lee Lip Meng ada tanya sama ada pemasangan komputer. Kita ada beli 3 buah komputer dan juga kita telah servis komputer. Semuanya dalam bil. No, saya dah pemasangan komputer baru pemasangan komputer baru adalah 3 buah komputer baru dan termasuk servis. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Lee Lip Meng. Okey, saya akan ambil kira catatan tersebut untuk masukkan secara terperinci pembelian dan servis. Saya akan ucapkan dan servis. Kita nak pakai wangi lagi tak? Nak minyak?
Seterusnya, kita mohon cadangan pengesahan penyata kewangan dan sokongan. Mr. Lee Lik Ming sudah cadang untuk sokong untuk Cadang. kewangan. Yes. Baik, sokongan. Siapa? Ini siapanya tak tahu mana. Encik Jega Wan Chi Pei Ling sudah sokong. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya ialah pembahasan usul. Next slide please. Baik, saya mohon Puan Puspa ada di sini. Boleh angkat tangan atau boleh respon. Puan Puspa, Puan Anita, Encik Sundralingam ada ya, dan Puan Zawati. Mohon pada jawatan kuasa, sekali lagi saya sebutkan ni paparan di sini Puan Puspa, Puan Anita, Puan Zawati. Ada? Ya, yang pasti Cik Sundralingam ada ya. Cik Sundralingam mohon respon supaya kita dapat bacakan usul. Saya ada. Saya ada. Baik. Ya, Cik Sundralingam, jawatan kuasa tolong paparkan usul Cik Sundralingam. Baik, Cik Sundralingam, saya bacakan usul Encik ya. Mengapa tiada tong sampah di pekarangan atau dalam tandas? Baik, jawapannya di SMK CC pada arah 1 memang tiada diletakkan tong sampah di pekarangan ataupun di dalam tandas. Ya, sebenarnya perkara ini telah lama ya, kerana tak salah saya bermula pada tahun 2016 atau 2017 ya, kontrak untuk pekerja swasta ini, kontrak mereka dikurangkan bajetnya. Jadi pekerja mereka juga terpaksa dikurangkan. Oleh kerana kekurangan pekerja ini, maka kita pihak sekolah menghadapi masalah untuk pekerja mengangkat sampah ini. Jadi semenjak itu kita membuat ketetapan bahawa di arah 1 itu memang tiada tong sampah. Tapi apa yang pelajar buat ialah mereka bawa plastik, mereka isikan sampah ke dalam plastik sampah itu. Apabila mereka turun waktu balik, mereka akan bawa sampah itu sekali. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Baik, seterusnya saya dimaklumkan oleh jawatan kuasa teknikal Puan Puspa, Puan Anita dan juga Puan Zawati tidak ada dalam mesyuarat ini. Betul ya, sekali lagi saya panggil Puan Puspa, Puan Anita dan juga Puan Zawati.
Okey, confirm ya. Mereka tidak hadir, maka usulnya tidak dibacakan. Baik, kita boleh bergerak ke perkara yang seterusnya. Baik, seterusnya ialah pembubaran ahli jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi tahun 2020 dan 2021. Baik, untuk itu kami telah melantik seorang pengerusi sementara untuk meneruskan mesyuarat. Syuani. Saya, hello. Okey, saya Puan Nuraliza binti Maisa mencadangkan IJK sesi 2020 hingga 2021 dikekalkan. Ada sokongan tak? Saya Sundralingam Nalia sokong jawatan tersebut, perlantikan yang dikeluarkan oleh cikgu tadi. Maksudnya Cik Sundralingam menyokong cadangan supaya jawatankuasa dikekalkan? Oleh kerana sekarang masalah COVID ni, pandemik ini, lebih baik kita kekalkan jawatan ahli-ahli jawatan kuasa yang masih ada untuk tahun 2020 dan 2021. Sekiranya ada sesiapa yang tidak ahli ibu bapa yang tidak dapat hadir, kita boleh bagi give the authority to the existing to the new committee to replace the those parents who have not never joined the meetings. If that proposal is accepted, I think I propose for it lah. Baik, terima kasih Cik Sundralingam. Jadi kita buka respon kepada ibu bapa setuju atau tidak untuk cadangan supaya jawatankuasa ini dikekalkan. Baik, pada paparan adalah QR code atau link ya untuk membuat undian. Adakah para ibu bapa dan guru bersetuju sama ada jawatankuasa dikekalkan atau diubah?
Baik, saya Nazir bin Zakaria mencadangkan jawatankuasa ini dikekalkan. Saya minta kita perlu dapatkan sokongan majoriti ya, baru kita boleh kekalkan. Jadi saya mohon isi Google Form yang pada paparan ya untuk memberi persetujuan masing-masing. Okey, ataupun jika persetujuan semua, jika tiada bantahan, saya anggap majoriti. Boleh begitu? Lebih mudah? Mohon respon. Setuju. Setuju ya? Ya, Setuju? setuju. Ya, setuju. Setuju. Jadi Setuju, kita Pak cepatkan Syida. proses ya. Terima kasih. Jadi so kita anggap bahawa semua bersetuju jawatankuasa ini dikekalkan. Baik, saya dimaklumkan jawatankuasa 2020 dan 2021 ni salah seorang jawatankuasa ini iaitu Encik Muhammad Nur Hisham minta diganti. Jadi dia seorang saja yang minta diganti. Ya, untuk itu saya mohon cadangan mengusulkan dan menyokong pengganti kepada Encik Nur Hisham ya, atas permintaan beliau sendiri. Mohon calonkan dan sokong. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azwan Rozali, saya mencadangkan Encik Chong Yu Choi sebagai AJK ibu dan bapa. Terima kasih penyokong sokongannya. Saya Sapuan Sarojini menyokong cadangan Encik Nur Azwan. Terima kasih. Untuk jawatankuasa tolong catatkan cadangan pertama Encik Chong. Saya Sundurlinggam Nalea minta cadangan ini ditutup. Baik, sokongan untuk cadangan ditutup. Saya Cik Gita menyokong cadangan ditutup. Ya.
Betul. Baik, untuk makluman semua, saya minta jawatankuasa mohon paparkan semula slide jawatankuasa. Untuk makluman ni, Mr. Chong ialah YDP untuk SK Convent ya, jadi macam tidak boleh. Jadi saya mohon cadangan lain. Mohon ibu bapa satu cadangan lain supaya kita boleh segerakan. I propose Mr. Jaga Sundralingam Nalaya. Baik, ada cadangan. Cik Jaga ni siapa? Mohon sekali lagi, siapa yang cadangkan Cik Jaga, kita nak catatkan namanya. Cadangan dibagi oleh saya, Sundralingam Nalaya. Oh, Cik Sundralingam yang cadangkan. Sokongan. Saya sokong. Puan Punia. Puan Punia ya? Sokong. Saya sokong. Saya pun sokong. Okey. Saya Puan Punia sokong. Cadangan yang seterusnya ada? Saya cadang cadangan ditutup. Sokongan. Sorry ya, saya Miss Chin.
Encik Jega ada respon dalam meeting chat group dia kata beliau kata kerja dia sibuk, tidak better to have anyone else due to my hectic work schedule. So kena Thank you. minta respon Encik Jega untuk sama ada is willing to take up the post or not. Okay. Baik, jadi Encik Jega menolak ya. Oh, okey, terima kasih. Baik, jika tiada cadangan, saya ingin mencadangkan supaya Encik Sundalinggam daripada juru audit dinaikkan sebagai jawatan kuasa dan kita lantik Mr. Chong sebagai juru audit. Ada sokongan? Mr. Chong yang tadi ya, Mr. Chong yang YDP SK Carnation Convent tu. Puan Nur Rashidah, Encik Chong ex YDP kan, dia tak jadi YDP lagi. Saya ingat dia ex YDP. Mr. Denny dah call dia. Oh, okay. Tapi betul tak Mr. Chong, kalau setakat juru audit Mr. Chong boleh bantu kita. Jadi kalau boleh kita dah selesaikan masalah ni. Kita naikkan Cik Sundalinggam sebagai jawatan kuasa, Cik Chong semua sebagai juru audit sahaja. Selamat petang, Encik Chong dah respon dalam meeting chat group, dia setuju. Okey, beliau setuju. Baik, terima kasih. Jadi kita naikkan Cik Sundalinggam, juru audit kita letakkan Encik Chong di situ. Terima kasih kepada Encik Chong, terima kasih kepada Cik Sundalinggam. Baik. Thank you, thank you. Tidak saudara juga. Baik, seterusnya okay, next. Okay, kita ucapkan tahniah ya kepada dua Cik Sundalinggam dan juga kepada, okay, seterusnya sedikit ucapan daripada Mr. Denny ya, tahniah kerana mengekalkan jawatan sebagai pengurusi. Terima kasih
Tanya kepada pelantikan semula jawatan kuasa yang lama. And welcome Mr. Chong Yu Choi. Harap-harap kita boleh kerjasama. Tapi pada masa ini saya nampak ini COVID-19 MCO tak tahu sampai bila. Saya ingat kita pun masih dalam meeting online ya, mungkin setahun panjang ini jugalah. Harap-harap kesemua boleh jaga kesihatan sendiri pada masa ini ketiga. And harap ini sakit boleh cepat lari, kita boleh meeting seperti biasa di dalam bilik musyawarah ini. Lintu juga semua. Okey ya. Seterusnya kita perlu mendapatkan persetujuan tentang beberapa kutipan ni. Yang pertama ialah kutipan sumbangan PIBG, jumlahnya tidak berubah, ringgit Malaysia 50, dan kutipan dan barang kerja sebanyak ringgit Malaysia 5, dan juga majadah sekolah sebanyak ringgit Malaysia 25. Ada bantahan? Cikgu. Ada dengar tak cikgu? Ya, ada. Sian Mamak. Login Sian Mamak. Nak bayar ini duit mau bayar atau apa? Ya, betul. Kita nak kutip ini sumbangan. 30. Jumlah 80. Betul. Ya. Jumlah 80. Betul ya? Betul, 80. Bank in atau apa? Nanti kita tetapkan. Kita minta persetujuan dahulu. Ibu bapa setuju tak untuk kutipan seperti ini, sumbangan ni? Yang tentang kutipan atau caranya kemudian kita akan beritahu. Kita minta bersetuju dengan jumlah ini dahulu. Okey. Setuju? Setuju. Okey. Setuju ya? Terima kasih. Sokongan? Setuju ya? Semua? Tak ada bantahan? So, saya anggap tak ada bantahan. Ya? Tak ada bantahan. Minta diminitkan jumlah sumbangan ini ya. Seterusnya di ruangan chatting, apa soalannya? Seterusnya di ruangan chatting ya, saya minta Mr. Lee Lip Ming untuk menjelaskan soalan Encik ya. Soalan Encik tak berapa jelas. Sekali lagi Mr. Lee.
Baik, kalau kita sebutkan tentang PDPR seperti yang saya telah maklumkan tadi, kerjasama respon pelajar kepada kelas online ini sangat baik. Tetapi ada sikit masalah untuk kelas paid dan juga kelas home. Ada perbezaan ni bila saya sebut kelas hope kerana kami di sebelah pagi kelas hope ialah kelas PSV ya, tapi di sebelah petang bukan ya, sebab di tingkatan 4 dan 5 kelas itu mengikut package mereka. Jadi kelas hope ini ialah kelas package yang pelajar yang mengambil PSV. Jadi kalau untuk kelas PSV ini ada sedikit masalah ya, tapi kalau kelas love, kelas joy iaitu package sign to learn dan juga kelas ketiga iaitu kelas package basic account, tak ada masalah. Hampir 100% pelajar kami akan memberi respon yang baik untuk semasa kelas online ini. Adakah saya menjawab soalan Mr. Lee? Mr. Lee boleh tulis di chatting. Baik, terima kasih. Seterusnya ada perkara yang nak dibangkitkan. Jika tidak, saya suka cerita akan menutup menangguhkan mesyuarat kita pada kali ini. Ada soalan lagi? Saya buka kepada para ibu bapa. Tiada ya? Jika tiada, ada lagi ya chatting tu? Close ya? Okey. Maka saya mewakili Mr. Denny mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pelibatan ibu bapa khasnya dan juga guru pada petang ini ya, sehingga kita berjumpa di mesyuarat yang lain kali. Terima kasih. Ya, kita serahkan kepada pengacara majlis. Semua yang Sidang Gerbang Maya yang saya muliakan, sebelum tu diminta tutup dulu mikrofon. Pada ibu bapa yang masih on mikrofon, sila tutup ya, supaya tidak mengganggu suara. Sidang Gerbang Maya yang saya muliakan, begitulah tadi berlangsungnya pemilihan dan pelantikan barisan ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi sesi 2021 dan tahun 2022. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan tahniah di atas pelantikan tersebut. Semoga ahli jawatan kuasa yang telah dilantik akan terus komited dalam membantu pihak sekolah menjulang kecemerlangan akademik maupun ko-akademik pada masa akan datang. Maka dengan ini juga hadirin sekalian, Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Kenoshan Convent bagi tahun 2021 kali ke-46 bagi sesi 2021 tahun 2022 akan melabuhkan tirainya sebentar saja lagi. Kami bagi pihak seluruh warga kerja merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang telah diberikan sehingga ke penghujung majlis. Terima kasih juga kepada keseluruhan ahli jawatan kuasa pengelola mesyuarat agung PIBG SMK Kenoshan Convent kali ke-46 yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada hari ini. Mohon maaf juga jika ada kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Sebelum meninggalkan majlis, diperingatkan kepada para ibu bapa yang turut hadir pada hari ini, mohon untuk membuka kamera telefon masing-masing bagi tujuan merakam gambar kenang-kenangan. Dan diikuti selepas itu barisan ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi sesi 2021-2022 untuk sama-sama merakam gambar. Jangan live meeting dahulu ya. Tuntas terakhir daripada saya,
Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Banyak kelok ke penarik, kelok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you and congratulations to all you, the members, new members, and to all you teachers and to Puan Hajian Nur Rashida. Congratulations, God bless you. Baik sekali lagi diingatkan, boleh on camera masing-masing para ibu bapa yang belum live meeting untuk kita sama-sama mengambil gambar. Baik, sekiranya sudah diambil gambar tersebut, diminta barisan ahli jawatankuasa PIBG bagi sesi 2021-2022 untuk sama-sama merakam gambar. Dan para ibu bapa juga yang tidak terlibat dengan pelantikan AJK pada tahun ini bolehlah live meeting. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi tahun hadapan. Terima kasih cikgu-cikgu. Miss Lau, okey. Baik, sekian saja, terima kasih kepada ahli jawatankuasa PIBG tahun 2021, tahun 2022 dan gambar AJK kalian sudah pun diambil. Tahniah atas pelantikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua. Terima kasih.